Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita temu sekali pada malam ini bersama perbincangan kita dalam surah Al-Mumtahanah. Kita berada pada ayat yang pertama. InsyaAllah kita mulakan dengan membaca sekali lagi ayat yang pertama ni. Dah ada yang dah hafal ke? 49. Pada muka surat 549. Surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60. Untuk ayat yang pertama. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Jemaah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat. Dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka. Sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah SAW dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian. Jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku, tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia, sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah, sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul. Baik. Pada pertemuan yang lepas, kita telah melihat pada potongan وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Kebenaran Islam yang sampai kepada kita, sebelum itu yang sampai kepada orang-orang yang berada di Mekah dan juga di Madinah. Itulah dia kebenaran
al-haq yang sama yang sampai kepada kita pada hari ini. Tidak ada apa-apa perubahan yang berlaku pada al-haq itu. Itulah apa? Al-Quran. Di dalamnya terkandung agar setiap daripada umat ini mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi taghut ataupun mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka Al-Quran ataupun Al-Haq ini dia menjadi apa? Menjadi satu sumber ikutan kepada semua umat manusia semua. Tidak setelah datangnya Nabi SAW, maka dia menjadi ikutan kepada semua seluruh manusia yang ada ketika itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, andai kata muncul Musa di kalangan kamu, lalu kamu mengikutnya dan meninggalkan aku, pasti kamu semua tersesat dari jalan yang lurus." Nabi SAW menekankan bahawa al-haq sampai kepada kita pada hari ini, itulah satu-satunya kebenaran yang perlu diambil. Tidak ada pilihan yang lain selain daripada itu. Hatta dalam hadis tadi Nabi SAW menyebutkan bahawa kalaulah tiba-tiba muncul Nabi Musa di zaman ini, lalu kita beriman dengan Nabi Musa dan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Nabi kata sudah pasti la dhalaltum, pasti kamu akan sesat daripada jalan yang lurus. Adakah Nabi Musa mengajak kepada yang lain selain daripada Allah? Tak, Nabi Musa mengajak mengabdikan diri kepada Allah juga. Tapi kenapa Nabi SAW berkata demikian? Kerana setelah turunnya Nabi, maka ajaran yang lain semua itu telah terbatal. Yang ada adalah ajaran yang apa? Kita kata yang trending, yang viral ketika itu dan yang diterima pakai oleh Allah Azza wa Jalla ketika itu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebutkan inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam sahaja. Dan maka siapa yang mengikut agama lain dia tidak akan diterima. Siapa yang mengikut kitab yang lain selain daripada Al-Quran, walaupun kitab Taurat, Zabur dan juga Injil, itu juga datang daripada Tuhan yang sama yang menurunkan Al-Quran. Tetapi kalau diikut sekarang ini, setelah adanya Al-Quran, maka dia akan berada pada jalan yang sesat. Maka orang Mekah ketika datangnya Nabi SAW dengan membawa Al-Quran, ja'akum bil haq, mereka menolak akan al-haq itu, akan kebenaran itu. Mereka berpada dengan apa yang berada di sisi mereka daripada ajaran yang terdahulu. Mereka menolak kerana apa? Kerana kesombongan yang berada dalam diri mereka. Mereka menolak dengan pelbagai sebab. Akan tetapi apa pun sebabnya, poin besarnya sama, itulah mereka menolak. Mereka telah ingkar, tak nak ikut apa yang telah sampai kepada mereka itu. Sedangkan Nabi SAW sabda, hadis yang kita semua biasa dengar, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Nabi. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, itulah kitab Allah dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika sesiapa yang ingkar kepada kedua-duanya atau salah satu daripada keduanya, maka sudah pasti dia tidak akan bertemu jalan yang benar itu, sudah pasti. Kerana ini sahaja jalan yang membawa seseorang itu ke jalan yang benar, tidak ada jalan yang lain. Hanya dua jalan ini, Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang terdahulu telah menolak, telah mengingkari apa yang telah datang kepada mereka daripada kebenaran. Dan
kebenaran itu juga telah datang kepada kita pada hari ini, maka terpulang pada kita hendak menerimanya ataupun menolak. Menerima separuh ataupun menolak separuh. Kan? Apa pun juga. Maka sekarang dia bergantung kepada reaksi kita terhadap Al-Quran. Kalaulah seseorang itu dia mengingkari, dan dalam ayat ini dia mengingkari Al-Quran dan dia nak menerima perkara yang lain, kan? Maka Allah sebutkan, kalaulah dengan Al-Quran ini kamu tak nak percaya, maka dengan apa lagi yang kamu nak percaya? Dan kita lihat pada surah yang ke-45 ayat yang ke-6. Pada muka surah 499. Siap. Surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45 ayat yang ke-6. Tilka ayat. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Terjemahan. Itulah ayat-ayat penerangan Allah yang kami bacakan kepadamu, hai Muhammad, kerana menegakkan kebenaran. Maka dengan perkataan yang manakah lagi mereka hendak beriman? Sesudah penerangan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya, mereka tidak mahu memahami dan menelitinya. Allah bertanya dalam ayat ini, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Dengan apa lagi setelah Allah menceritakan mengenai dirinya, menunjukkan tanda-tanda kebesaran kekuasaannya, dengan apa lagi setelah diperlihatkan dengan semua itu kamu nak beriman? Kalau dengan ini kamu tak boleh nak beriman, maka dengan apa lagi yang kamu nak beriman? Kerana telah banyak, bahkan langit dan bumi ini diciptakan tujuannya adalah apa? Apakah tujuan diciptakan langit dan juga bumi ini? Kita lihat pada surah yang sama, ayat yang ke-2, surah ayat yang ke-20, 22 Ustaz. 22. 22. Bukan. Tujuan yang benar. Oh, lain. Tak. Saya tertukar dengan Lain dengan Surah apa Muhammad. yang tujuan. La ilaha illallah. Surah yang ke Ar-Rahman ya? 45. Bukan. Kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Surah Al-Insan. Ayatnya. Saya lupa potongan ayat tu. Al-Insan Al-Insan. Saya pernah sebut surah tu sebelum ni. Kita tak sebut ciptakan langit dan bumi. Surah, adakah surah 43 ayat 56? Kan. La ilaha illallah. Sejadah Hud. Sebentar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Haji Musa letih ni. Baik. Surah 41. Bukan surah 45. Surah yang ke-41 ayat 53. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Saya tukar dengan surah Jasiyah pula. Surah 41 ayat 53. Saya tukar dengan 45, 23. Surah 41 ayat 53.
Baik. Ayat berapa dia? Pada muka surat 482. Muka surat 482, surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat ke-53. 5, Baik, 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Terjemahan. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Sebentar. Okey. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Baik. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, sanurihim ayatina. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat, di mana di alam yang terbentang luas ini. Di mana? Di langit dan juga di bumi. Lagi pada diri mereka sendiri. Kenapa? Apa tujuannya? Sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Ini tujuan dia. Maka tujuan Allah ciptakan langit dan juga bumi serta apa yang berada di antara keduanya. Itu adalah bukti, dalil Allah nak menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah benar. Itu je. Menunjuk kepada Al-Quran itu adalah benar. Maka sebab itu Allah kata, fabi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Kau nak percaya dengan perkataan apa lagi? Kan? Kau nak percaya dengan perkataan apa lagi setelah Allah tunjukkan semua tanda-tanda kekuasaan dia? Perkataan apa lagi yang kau nak percaya kalau bukan dengan Quran ini? Dan kerana siapa lagi yang boleh menunjukkan kekuasaan dia selain daripada Allah Azza wa Jalla yang boleh dilihat. Yang boleh dilihat. Maka pada ayat yang potongan ayat yang sedang kita bincangkan ini, waqad kafaru bima ja'akum minal haq, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap al-haq, kebenaran yang datang kepada mereka itu. Maka kalaulah dengan kebenaran itu mereka ingkar, tak nak terima atau terima sebahagian sahaja, maka dengan apa lagi yang mereka nak terima? Apa lagi yang mereka nak terima selain daripada Al-Quran? Maka bila Allah sebutkan al-haq, Al-Quran ini adalah benar, agama ini adalah benar, maka yang selain daripada itu adalah apa? Lawan kepada al-haq, itulah al-batil. Selain daripada itu adalah perkara yang tidak benar. Jika Islam ini Allah sebutkan sebagai al-haq, maka agama yang lain dia bukan agama yang benar. Kalau Allah sebutkan perkataan dalam Al-Quran inilah dia yang benar, maka perkataan yang lain daripada Al-Quran itu bukan perkataan yang benar. Sebab itu orang kalau nak berkata, dia kena berkata-kata dengan mengikut garis panduan Al-Quran. Dia tak boleh bertentangan dengan apa yang Al-Quran sebut ataupun apa yang Nabi SAW sebutkan. Kenapa? Kerana pasti dia akan berkata perkataan yang tidak benar. Kerana kebenaran itu hanya ada pada Al-Quran dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka kalau bukan dengan Al-Quran, nak ikut apa lagi? Kan, kalau bukan hidup dengan cara yang Al-Quran, dengan cara apa lagi yang kita nak hidup? Tapi tidak ada pilihan yang lain, kan? Nak hidup
separuh ikut cara agama, dan separuh lagi ikut cara yang bukan agama. Mungkin ada ketika ikut cara Al-Quran, cara lain ada ketika lain mengikut cara yang lain. Baik. Dan pada penghujung perbincangan yang lepas kita sebutkan potongan ayat yang datang selepas itu, itulah antu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku untuk mencari keredaanku. Baik. Maka kita dah sebutkan pada bahagian ini, iaitulah iman dia datang bersama dengan ujian. Iman dia datang bersama dengan ujian. Oleh kerana seorang itu beriman, sampailah kepada dia ujian. Dan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah seorang itu menyangka bahawa dia dibiarkan sahaja berkata kami beriman sedangkan dia tidak diuji. Maka iman itu dia datang bersama dengan ujian. Dan Nabi SAW juga para sahabat, mereka diusir keluar daripada Makkah itu kenapa? Tidak lain kerana mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat negara kita tak melihatlah perkara itu terjadi. Tapi di negara luar kita mendengar berapa ramai Muslim yang ditangkap, yang diseksa dan dibunuh. Kenapa? Hanya kerana mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebutkan pada surah ke-22 yang ke-40 itu, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, daripada ayat yang ke-39. Telah diizinkan kamu untuk berperang ataupun melawan balik. Kenapa? Kerana kamu itu telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah untuk menolong mereka itu dia mampu untuk menolong hingga mencapai kepada kemenangan. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna Allah. Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sebabkan mereka berkata begitu, lalu mereka diusir. Dan sebabkan kalau kita tak rasalah sekarang ni kan, akan tetapi apa yang mungkin kita rasa pada negara kita, orang yang dia bukan nak berkata kami beriman kepada Allah, dia cuma nak katakan saya nak tutup aurat. Maka kerja dia menghalang dia untuk menutup aurat. Saya nak solat, kerja dia menghalang dia untuk solat. Kan? Maka orang yang begini kan, ganjarannya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia diberhentikan kerja kerana nak menutup aurat, kerana nak menjaga solat dia, waktu solat dia, kerana tak nak meneruskan urus niaga yang tidak halal, kan, urus niaga yang haram, urus niaga yang tidak baik, diberhentikan kerja. Ada yang anak memeluk Islam lalu dihalau oleh ibu bapa dia keluar daripada rumah. Kenapa? Kerana hanya dia berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Baik. Dan orang-orang yang terdahulu, apabila mereka ditimpa dengan sesuatu ujian, iaitulah dikepung ataupun diserang oleh orang-orang yang ingin menggugat keimanan mereka. Ya. Seperti para sahabat yang dahulu, kan, yang mereka perang demi perang yang mereka lalui, kan, akan tetapi mereka tetap bersama dengan agama ini. Dan satu kata-kata mereka yang sangat masya-Allah yang kita gunakan sehingga ke hari ini ialah apa yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, lihat pada ayat yang ke-173.
ayat yang ke-173. Surah yang keempat ayat 173. Pada muka surat 72. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Terjemahan. Boleh naik atas sikit, Ustaz? Tak, ini yang paling atas sekali. Okey, tak apa. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu, hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka lalu berkata, cukuplah untuk menolong kami. Dan ia sebaik-baik pengurus yang berserah kepadanya segala urusan kami. Baik, kata-kata orang beriman zaman dahulu, itu para sahabat apabila mereka ditimpa dengan ujian, itulah diserang, kan. Pada ayat atas itu disebut min ba'di ma asabahumul qarh, sesudah mereka mendapat luka, tercedera di medan perang Uhud. Kata-kata mereka adalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong dan juga pelindung, dan dialah sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan. Ustaz, saya nak tanya lagi, Ustaz, boleh? Boleh, silakan. Dalam keadaan di mana orang Islam di India kena bunuh, Ustaz, apabila kerajaan dia keluar arahan supaya mereka dibunuh, adakah orang Islam tu harusnya menyembunyikan diri supaya mereka selamat atau keluar dan dibunuh? Apakah dalam keadaan dia keluar dan dia dibunuh itu dianggap sebagai dia membunuh diri kerana tahu dah masalah di depan tu, ataupun dia adalah dalam keadaan mati syahid? Baik. Wallahu alam, dia tergantung pada dua situasi. Yang pertamanya, keadaan di sana. Kalau katakan mereka itu keluar melawan, kan, maka antara yang akan kesannya ialah apa? Kesannya ialah Islam akan dicop dengan lebih inilah, memang confirm lah Islam ni adalah teroris, kan. Sedangkan mereka hanya nak mempertahankan diri mereka saja, tapi dicop dengan teroris. Dan itu juga akan menjadi penyebab penguasa di situ akan melakukan serangan ataupun pembunuhan dengan lebih besar lagi. Sebab dia dah tengok orang melawan. Maka dua pilihan. Kalau orang di sana, contohnya saudara kita yang berada di India, ataupun di mana yang sedang berlakunya peperangan, kalau mereka lari, kan, menyembunyikan diri, maka tidak mengapa untuk mereka. Tidaklah mereka itu digelar sebagai orang yang pengecut, kan. Kerana di awal dulu, ketika di Mekah, Nabi dan para sahabat juga tak boleh nak buat apa-apa, kan. Waktu keluarga Yasir diseksa, kan, tak ada siapa yang mampu nak menolong. Nabi hanya melihat dan Nabi hanya mampu berkata, Isbir ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kamu adalah syurga.
tak mampu nak melawan sebab apa, sudah lemah. Bila sampai di Madinah barulah melawan. Maka kalau mereka memilih untuk nak lari ataupun menyuruh, tidak ada masalah. Tidaklah mereka digelar sebagai orang yang pengecut. Ataupun yang kedua, jika ada antara mereka yang memilih untuk melawan, maka itu perkara yang diizinkan kerana mereka mempertahankan diri mereka. Dan dari sudut hak asasi manusia, memang itu perkara yang boleh dilakukan kerana mempertahankan diri. Dan jika mereka terbunuh ketika mana mempertahankan diri, maka ganjarannya insya-Allah adalah syahid di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana kalau orang yang dia bukan waktu perang, katakan kita dirompak, rumah kena rompak, kita mempertahankan rumah kita, mempertahankan diri daripada dirompak, daripada dilakukan, lalu kita dibunuh, maka itu pun dikira sebagai mati syahid. Maka apatah lagi kalau seorang itu diserang, diapa-apakan, diancam kerana dia adalah seorang Muslim yang mengaku Tuhannya adalah Allah, maka mempertahankan diri, ganjarannya adalah syahid di sisi Allah, insya-Allah. Masih Ustaz. Baik, sama. Cuma kita tak sampai pada tahap itu, kan. Maka sebab itu kita di sini cabarannya lain. Cabaran kita di sini lain. Apakah mereka menghadapi cabaran fizikal, begitu, serangan secara jelas boleh dilihat. Kita ni diserang dengan ideologi, kan? Diserang dengan secara halus, bukan secara fizikal, dan ia tidak kurang juga mencabar sebenarnya, kan, nak melawan segala godaan dunia, nak bagi kita ni nak pastikan kita tak leka. Dia satu perkara yang mencabar juga. Baik. Maka antuk minu billahi rabbikum, para sahabat dahulu, dan kita lihat ketika mana mereka, kita lalu surah Al-Hashr, betul? Surah Al-Hashr iaitu cerita tentang siapa golongan Muhajirin dan juga Ansar. Baik, timbulnya nama Muhajirin kenapa? Kerana mereka diusir, dihalau daripada Mekah. Mereka diusir itu, adakah mereka membawa semua harta-harta mereka? Tak. Mereka meninggalkan harta perniagaan, bisnes yang dah buat entah berapa lama, tinggalkan semua. Ahli keluarga tinggalkan, tak bawa kereta, kereta mewah tak bawa. Tak bawa duit yang bertong-tong, kan. Dulu tak ada kredit kad, ada kredit kad senang bawa kad bank tu je, kan. Mana-mana pun pergi tak kisah. Semua kena tinggalkan. Usaha yang dah berpuluh tahun keringat itu ditinggalkan. Tetapi adakah itu menjadi, bila Nabi suruh berhijrah, adakah itu menjadi satu isu yang besar untuk para sahabat ketika itu? Tak, kan? Tak jadi apa isu pun untuk mereka. Nabi arahkan untuk berhijrah ke Madinah, tinggalkan, maka mereka terus je. Sami'na wa ata'na. Dengar dan juga taat. Terus saja berhijrah, tinggalkan. Tak ada fikir-fikir panjang, tak ada rasa berat hati, terus je tinggalkan. Kenapa? Kenapa boleh jadi macam ni? Kerana iman mereka itu besar. Iman mereka besar. Maka diusir daripada kampung halaman, kena halau daripada kampung sendiri, kan. Viral, kan, Sahih 2 ni, kan, orang masuk kampung orang nak berkempen, itu pun orang dah mengamuk, kan. Berkempen masuk kat kampung dah mengamuk. Ini kan pula orang luar masuk halau kita keluar, lagilah rasa sakit hati, rasa geram. Tapi para sahabat tak kisah. Kenapa? Kerana iman itu besar, diusir, dihalau, meninggalkan semua harta yang telah diusahakan berpuluh tahun, itu nampak kecil di mata mereka. Nampak kecil. Kenapa? Kerana iman itu besar. Akan tetapi jika iman itu kecil, nak berhenti solat sekejap, kan, daripada urusan yang tengah buat ni, kan, tengah meniaga ke, tengah meeting ke, tengah jumpa orang, nak berhenti solat kejap, terasa terasa besar. Kan apa orang cakap, kan ini tengah deal ni, apa salahnya, lambatkan kejap, kan tak dapat deal ni. Hanya nak berhenti solat sekejap je. Tapi rasa itu satu decision yang besar nak kena buat dalam hidup. Kenapa? Kerana iman itu kecil. Para sahabat, kerana iman itu besar, yang lain semua nampak kecil je.
di mata dia orang. Hingga dibunuh nampak kecil je, tak ada apa hal. Kerana iman itu besar. Tapi kalau iman itu kecil, hanya setakat nak berhenti solat sebentar, itu pun susah nak lakukan. Banyak macam-macam fikir. Kalau macam tu macam mana? Kan orang kata kita ni jumut, kan orang kata kita ni macam-macam keluar. Sebab apa? Bukan kerana orang cakap, tapi kerana apa? Iman itu yang kecil. Kalau iman itu kecil, nak duduk sehari nak baca Quran pun rasa beban, rasa berat. Kalau iman itu kecil, nak keluarkan RM10, RM50, nak keluarkan RM100 daripada poket itu rasa apa? Rasa besar. Kan? Kita dengan harta yang Allah dah bagi, kita boleh ukur masing-masing berapa besar yang kita dah pernah keluarkan, yang kita tak rasa berat, tak fikir panjang. Kan? Dan di situ boleh ukur apa? Keimanan seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Para sahabat tinggalkan sahaja apa yang telah mereka usahakan di Makkah itu, tak fikir panjang. Kenapa? Kerana mereka nakkan. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Hashr disebut, dan di sini pun disebut, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Jika benar kamu keluar itu kerana nak berjihad di jalan aku dan kerana nak mencari keridhaanku. Kalau itu yang kamu nak, maka yang lain itu akan terasa apa? Yang lain itu akan terasa tak ada benda. Akan terasa kecil. Itu yang dan surah Al-Hashr itu sudah disebutkan. Kita dah lalu pada ayat tersebut. Kita lihat sahaja ayat itu pada ayat yang ke-9 pada surah Al-Hashr, muka surat 546. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jemaahnya, pemberian itu hendaklah diperuntukkan kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kenapa? Untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keridhaan. Kenapa? Mereka nak apa? Yautawuna fadlan minallah wa ridwan. Mereka nak mencari kurniaan daripada Allah dan juga keridhaan Allah. Itu saja yang mereka nak. Maka yang lain semua dia tak kisah dah. Ya? Pandang kecil. Maka bila seorang diutamakan Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan dia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tak akan mensia-siakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Allah kurniakan balik kepada para sahabat kekayaan yang dulu mereka nikmatinya ketika di Mekah, bahkan lebih lagi. Bahkan lebih lagi. Dan kontradiknya ialah sekarang ini kita rasa macam tak logik untuk nak meningkatkan, contohlah kalau kita boleh sebutkan, nak meningkatkan rezeki, kekayaan, nak meningkatkan kekayaan itu dengan meminta kepada Allah SWT, dengan ikut apa yang Allah suruh. Rasa macam tak logik, rasa macam tak kena. Kenapa? Kerana kita rasa kalau nak harta, kalau nak sesuatu, kena apa? Kena kerja. Kena kerja baru boleh dapat. Lalu kita bergantung dengan usaha kita, dengan kerja kita, dengan plan kita itu, perancangan kita. Last sekali kan, bila dah tak jadi, barulah kita pergi cari Allah Azza wa Jalla. Minta tolong Allah bagi jadi. Maka di situ kayu ukur apa? Iman seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jika iman itu besar, apa pun datang dia terasa kecil. Bukannya dia tak rasa sakit, bukan tak rasa sedih, bukan tak rasa pedih, bukan tak rasa down, tak rasa stres. Boleh ustaz, sahabat lu tak ada rasa stres ke, anxiety ke? Tak, dulu semua itu pun ada. Kan? Dulu semua itu pun ada. Ada keadaan stres. Maaf Ustaz, nak mencela sikit boleh? Yes. Silakan. Ustaz kata kalau kita berusaha dulu dan lepas tu bila tak berjaya pun kita minta tolong Allah. Tetapi kalau kita tak berusaha dulu dan kita minta tolong aja, masa pun tak kena juga kan? Betul. Tapi ada dulu ada ayat Allah Ustaz sebut aja kita kembali kepada Allah dulu baru kita berusaha.
Ayat apa tu? Dah lah. Tak lupa lah Ustaz. Tapi itulah yang tu. Sebab kan Ustaz bagi example orang tu bisnes tak menjadi. Dia try tu ini, baru dia berusaha dan baru dia minta. Jadi tak jadi. Tak mungkin Lah. lupa ayat tu. Tak Itulah. mungkin lupa. Ayat tu lupa makna ingat. Tak mungkin lupa ayat tu, cuma tak perasan. Tak mungkin lupa, cuma tak perasan. Apakah Dia ayatnya? bukan usaha dulu. Kembali kepada Allah dulu. Ya, Minta dulu, berdoa dulu. ya, Allah bagi jalan lepas tu. betul. Dia adalah firman Allah. Memang saya yakin Ustaz, lupa dah. saya yakin Hajar Nuriah tak lupa, cuma tak perasan. Semua orang pun tak lupa, cuma tak perasan. Itu firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu Ya Allah. wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak mungkin lupa lah kan, cuma tak perasan. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Nak menjalankan ibadah, itu kena dimulakan dengan nak memohon, minta tolong dulu kepada Allah. Untuk buat apa? Untuk buat ibadah. Nak solat ke, kita nak baca Quran, kita nak berinfak, apa je, nak berpuasa, itu semua kena dimulakan dengan apa? Dengan doa, minta tolong kepada Allah. Adakah kita rasa, pasal kita dah terbiasa nak solat, bangun, ambil wuduk, solat. Yang kita tak rasa itu adalah apa? Bantuan daripada Allah untuk kita boleh solat. Kenapa? Kerana berapa ramai orang yang tak boleh nak solat. Bukan tak boleh nak solat, tak mampu nak melawan hawa nafsunya untuk solat. Hingga tinggalkan solat, melewatkan solat, solat patuk ayam, solat asal lepas saja, kan? Berapa ramai yang begitu? Kan? Kenapa? Kerana tak dibantu oleh Allah SWT. Tapi kita alhamdulillah Allah bantu untuk bangun, menunaikan solat di awal waktu dengan cuba untuk memahami perkataan dia. Kita mendapat kesedaran untuk membaca Al-Quran dan nak memahami tadabbur Al-Quran ni siapa yang bagi kalaulah bukan kerana bantuan daripada Allah SWT, kan? Maka ibadah itu nak dimulakan dengan nasta'in dulu. Kalau seseorang itu nak meningkatkan pertolongan Allah kepada dia, kan? Itu yang surah Al-Fatihah sebutkan. Apa yang dia nak kena buat? Dia kena tingkatkan ibadah dia. Maka pertolongan Allah kepada dia akan meningkat. Akan tetapi orang yang nak meminta tolong kepada Allah, dia tak mulakan dengan doa dan dia tak mulakan dengan ibadah. Dia terus mula dengan usaha, dia plan nak buat apa. Bisnes aku dah drop, apa yang aku kena buat? Dia mulakan dengan itu. Sedangkan Nabi Ayub alaihissalam, kan, bukankah dia seorang yang kaya, kan? Seorang yang kaya, akan tetapi ujian Allah timpakan kepada dia pada satu malam sahaja, habis semua tanaman dia, habis semua ternakan dia pada satu malam. Bisnes dia habis semua. Kan? Macam kita ada orang yang partner angkut semua duit dengan dalam company itu. Anak dia pula, semuanya, anak dia ada, tak salah saya 8 atau 11 orang anak dia. Semua mati. Sekaligus juga. Kan? Ketika mana anak-anaknya itu sedang berada dalam sebuah bilik dan ruang makan, dan tengah makan ramai-ramai, tiba-tiba bumbung itu runtuh, semua mati sekaligus. Dan setelah apa? Bisnes dia semua dah hancur dah. Akan tetapi apa terjadi pada Nabi Ayub? Kan? Adakah dia terus plan apa yang dia nak buat? Tak. Dia berdoa dan dia tingkatkan ibadah dia 2 kali ganda daripada sebelumnya. Dia tingkatkan ibadah dia 2 kali ganda daripada sebelumnya. Kan? Lepas tu, tapi Nabi Ayub, masya-Allah, tingkatan yang tinggi, dia tak meminta kepada Allah terus nak hilangkan semua. Kan? Setelah itu ditimpakan kepada dia penyakit demi penyakit dan sebagainya. Dia tak. Dia tingkatkan dia punya apa? Dia punya ibadah dia. Sehinggalah sampai waktu yang sakitnya itu mengganggu dia punya ibadah, barulah dia berdoa kepada Allah SWT. Dia berdoa kepada Allah untuk apa? Sembuhkan penyakit dia. Allah sembuhkan penyakit dia. Allah sembuhkan penyakit dia sahaja ke? Tak. Allah bagi kepada dia lepas itu kekayaan, Allah ganti balik 2 kali ganda. Kalau sebelum itu anaknya ada berapa? 8 ataupun 11 orang, selepas itu Allah ganti anak aja ada 16 ataupun 22 orang Allah ganti. Perniagaannya dulu Allah ganti hartanya, kekayaannya 2 kali ganda daripada sebelumnya. Kenapa? Dia mulakan dengan minta tolong kepada Allah dan dia tingkatkan dia punya ibadah. Maka usaha perlu tak? Usaha perlu.
Tetapi bukan itu yang pertama. Pertama, berdoa kepada Allah dan tingkatkan ibadah. Lepas itu baru berusaha. Itu turutan yang surah Al-Fatihah bawakan kepada kita. Okay. Maka sebab itu disebutkan bahawa ini perlu dimulakan dengan doa dan meningkatkan ibadah. Kemudian baru kita buatlah usaha yang perlu kita lakukan. Kita tak nafikan usaha memang kena lakukan. Tapi stepnya itu yang kita nak revise balik. Dan kerana kita selalu berdoa bersungguh-sungguh, bila dah tak dapat, bila dah buat tak jadi, buat tak jadi, waktu tu barulah kita akan berdoa bersungguh-sungguh, minta tolong Allah bagi jadi. Ustaz. Ya saya. Kalaulah kita boleh kira ini SOP yang Allah telah gariskan kan dalam Al-Quran ya. Kita anggap macam SOP lah, Ustaz, senang kan? Dan ni semuanya SOP. Bagus. Ya betul. Apa nama standard tersebut. kita maknanya kita buat macam serentak ke atau macam mana, Ustaz? Mana kata kita berdoa dalam masa yang sama kita tingkatkan ibadah, dalam masa yang sama kita berusaha. Boleh ke macam tu, Ustaz? Boleh. Ataupun nak buat satu-satu? Tak, kita jalan. Kalau kita mulakan dengan berdoa dan tingkatkan ibadah dulu, itu tidak ada masalah. Kalau kita mulakan berdoa, kita tingkatkan ibadah dan kita terus mulakan dengan perancangan kita usaha, itu juga tidak menjadi masalah. Cumanya kan, cuba kita test diri kita. Kalaulah kita ada masalah, kita doa dan kita tingkatkan ibadah dulu. Kita delay sikit usaha kita. Apa perasaan kita? Adakah kita akan rasa yakin ataupun rasa macam tak jadi ni selagi aku tak usaha? Kalau kita rasa tak jadi ni selagi kita tak usaha, maka sebenarnya kita lebih bergantung kepada kita punya usaha itu. Bergantung kepada kita punya usaha. Maka maknanya kena yakin lah lepas berdoa dan beribadah, yakin lepas tu berusaha. Bila dalam keadaan yang kita dah buat benda tu, bila kita berusaha kita akan lebih yakin lah ya Ustaz. Ya betul. Betul. Kan kalau kita delaykan sikit part yang usaha tu. Kita delaykan sikit untuk kita nak tengok sebenarnya diri kita ni sebenarnya bergantung dengan apa waktu tu. Itu yang Umar Al-Khattab berjaga-jaga tu, lebih jaga. Hati itu yang lebih dijaga kan. Saya pernah sebutkan kisah yang Umar Al-Khattab dia pecat Khalid bin Al-Walid kan. Sedangkan Khalid Al-Walid tak ada peperangan yang dia pimpin yang kalah, mesti menang. Tapi kenapa Umar Khattab pecat dia? Kerana bimbangkan akidah tu. Adakah nanti bila pergi perang orang akan bergantung pada Khalid ke ataupun Allah? Dulu bergantung pada Allah. Tapi sebab bila dah lama tengok kalau keluar je Khalid jadi panglima, confirm menang. Maka dah ada start rasa akan pegang. Bila Khalid ada dia akan jadi okey. Ni confirm menang. Maka Umar Khattab nak buang tu kebergantungan itu sepenuhnya hanya kepada Allah. Tak nak ada bergantung dengan perkara yang lain walaupun memang disebut bergantung dengan Allah. Cuma hilangkan sekejap sebab-sebab yang lain itu supaya nak tengok hati itu betul-betul sebenarnya kat mana. Maka Umar Al-Khattab pecat Khalid bin Walid. Dan waktu tu memang para sahabat semua ramailah tak setuju kan, tapi Umar lebih pentingkan akidah, kebergantungan tu kepada Allah. Maka usaha kita lakukan. Cuma kalau nak test diri itu kita delaykan sikit. Dan kita delaykan sikit usaha tu. Tingkatkan doa dan juga tingkatkan ibadah dan kita tengok macam mana keyakinan kita. Yakin Ustaz, tak boleh rasa tanya? benda ni boleh jadi. Silakan. Bagaimana dengan jiwa besarnya Khalid Walid tadi kan, bila dia dipecat oleh Umar, reaksi dia? Reaksi Khalid bin Walid. Baik, sudah tentu kan, Khalid bin Walid terkejutlah. Akan tetapi dia faham kenapa Umar melakukan yang demikian. Dia faham. Sebab Umar Khattab kalau tengok dalam zaman pemerintahan dia banyak kalau kita lah menghapuskan monumen sejarah. Umar Khattab banyak buat. Kan? Antaranya Umar Khattab pernah menebang satu pokok yang Nabi SAW pernah duduk singgah di situ. Nak kenapa? Tak nak orang datang nanti sampai akhirnya. Mula-mula dia akan datang mengingat Nabi. Lepas tu nanti akan datang mula ambil berkat. Akhirnya dia akan sampai pada pokok tu bagi berkat. Lalu orang ambil sikit daun dia,
orang ambil sikit dia punya batang pokok dia, maka sikit demi sedikit, generasi demi generasi yang datang selepas itu, maka Umar tebang pokok tu. Dan begitu juga ada beberapa perkara yang lain. Kan antara perkara yang begitu juga kita lihat, sebab itu hilangnya cincin cop Nabi itu kan hilang, yang dipegang oleh Uthman bin Affan kan hilang dalam sebuah perigi, terjatuh, hilang, tak jumpa dah. Adakah ia secara kebetulan? Tak. Sudah tentu ia antara pengajaran yang Allah nak berikan kepada umat, iaitulah jangan bergantung dengan perkara-perkara itu kan, kerana itu semua hanya tak memberi apa-apa kecuali datangnya daripada Allah SWT. Maka ini yang kita sebutkan sebagai bentuk-bentuk pergantungan. Macam orang yang sembah berhala kita sebutkan sebelum ini. Kalau tanya dia bukan sembah berhala, dia cuma jadikan ini perantaraan. Tapi cuba buang perantaraan tu, rasa tak betul-betul yakin kepada Allah, apa yang diminta itu dapat. Okay, ini kita ujian kepada diri, ujian kepada diri kita masing-masing berkaitan dengan pergantungan kita kepada Allah SWT. Antaranya kan kadang orang pernah buat, kalau duit infak lah, duit tinggal banyak tu je, test diri, bagi sebanyak itu, adakah dia akan risau ataupun dia akan yakin Allah itu maha pemberi rezeki. Kan kadang boleh cuba test keadaan kita masing-masing, kebergantungan kita kepada Allah SWT. Ustaz. Baik. Ustaz. Saya. Saya ayat terakhir Ustaz tu saya nak komen sikit. Saya Silakan. pernah dengar satu majlis lah kan. Ustaz tu dia kata, kita ni sedekah tu wajib. Kita bagilah apa yang kita patut bagi. Tetapi jangan kita bagi sampai kita pula susah. Tu macam mana Ustaz? Betul. Betul, jangan kita bagi sampai kita susah kan. Kadang orang kata Abu Bakar tu dia infakkan semua seluruh hartanya. Kan itu tahap keimanan Abu Bakar, tahapnya begitu. Kan sebab itu dia berani. Kan lain orang lain cara dia kan, infak dia mengikut pada tahap keimanan masing-masing. Abu Bakar tahap kebergantungan dia dengan Allah sangat tinggi, sebab tu dia tak kisah pun nak bagi keseluruhan harta dia tak kisah, dia tahu dia tinggalkan Allah dan juga Rasul. Tetapi dari buat ceritakan yang dia bagi itu adalah pada apa yang ada pada di hari itulah, semua dia bagi. Semua bagi duit yang kalau kita lah, duit dalam poket, duit yang dalam akaun dia bagi waktu tu. Tapi dia masih lagi ada sumber yang boleh dijana dia punya pendapatan. Ini kadang kita sebutkan mungkin kalau kata kita kat luar kan, duit dalam poket tu kadang kita try bagi semua yang ada. Duit dalam bank ada lagi kan, duit kat rumah ada lagi, cuma try duit dalam poket tu bagi semua. So kita nak tengok aku ni kan, kalau keluar ini kan risau kan lagi nak makan ke, risau nak apa, risau kan. So try lah, cuba. Itu masing-masing punya lah kan. Cuma memang agama menyarankan jangan bagi semua, jangan tinggalkan ahli keluarga itu kelaparan, jangan tinggal ahli keluarga itu kalau kita mati dia meminta-minta. Maka itu yang sebutkan oleh agama. Tapi adakah itu membayangkan kurangnya ketakwaan kita kepada Allah, Ustaz? Tidak. Kalau kita merancang untuk tidak supaya ahli keluarga kita setelah kita tiada meminta-minta, maka itu termasuk dalam suruhan agama. Tidak meninggalkan keluarga, ahli keluarga yang akhirnya akan meminta-minta. Maka boleh lakukan perkara itulah kan. Cuma tinggalkan mereka kadar yang mencukupi untuk kehidupan yang biasa. Jangan kita bekerja berjaya sebab nak tinggalkan mereka sampai hidup mewah. Itu kita dah menghabiskan masa kita dan untuk perkara yang tidak sepatutnya, sedangkan mereka boleh hidup juga kalau dalam kadar yang biasa. Tapi nak tinggalkan dengan semua mewahnya kepada keluarga, itu yang masa habis, idea habis, keringat dia habis semua untuk mengumpul harta itu. Baik. Very thin line lah Ustaz. Betul. Kan sebab itu antara syirik dengan iman itu dia perkara yang halus kan. Memang satu garis yang sangat halus yang susah. Sebab itu yang lebih baik adalah berjaga-jaga
lebih baik adalah berjaga-jaga. Sebab itu kalau syubhah, tinggalkan je terus. Kerana yang lebih baik adalah berjaga-jaga. Buat dengan sebab itu Nabi SAW sebutkan, tinggalkan apa yang engkau rasa ragu-ragu, 50-50 kan, kepada apa yang engkau yakin. So pergi kepada perkara yang kita yakin, tinggal apa yang kita ragu-ragukan. Masih kan? Sama lah dengan seorang sahabat tu Ustaz, yang cerita dia habis dia bagi harta tu, Nabi tanya apa yang kau tinggalkan untuk anak-anak. Dia kata dia tinggalkan anak dia surah Waqiah. Masya-Allah. Ada kan? Masya-Allah. Ada kan? Wallahu alam. Wallahu alam, itu wallahu alam. Dia kata setiap malam anak-anak dia membaca surah Waqiah. Masya-Allah. Ada saya baca somewhere lah. Tak tahulah betul ke tidak. Okay. Hadis tu. Masya-Allah. Kadang kebergantungan kita kepada Allah untuk anak-anak kita juga itu perlu. Mengajar anak kita yakin rezeki itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Dan itu kadang-kadang kita try lah. Kita try buat. Kadang dengan anak-anak Aziz, kalau kata setiap kali keluar kan, bila orang bagi duit kan atuk dia datang gaji bagi duit kan, kita kata duit nak guna untuk apa kan, kita biasalah kan, guna untuk simpan. Kita okeylah, kita simpan. Tapi jangan lupa simpan tu kena ada portion dalam tu untuk berinfak juga kan, kerana bila memberi tu kita simpan di sisi Allah kan, simpan dekat bank Allah, dan kalau bagi Allah kata harta tu tak akan berkurang. Maka mengajar bagaimana dengan memberi itu tidak berkurang duit yang dia dapat itu kepada latihan. Okey. Baik. Kontrak. Maka Allah menyebutkan, mengingatkan kepada para sahabat yang ketika itu, kisahnya jika benar kamu keluar itu adalah untuk berjihad dan untuk mencari keridhaan Allah, maka janganlah melakukan perkara yang demikian. Itulah apa? Berbaik-baik dengan orang yang menjadi musuh Allah, yang mana dia juga menjadi musuh kamu. Baik. Kemudian Allah sebutkan selepas itu, tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ma tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia, sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Baik. Poinnya di sini ialah Allah nak memberitahu bahawa dia itu maha mengetahui. Dia itu maha tahu. Maha tahu. Itu yang Allah nak berikan. Kamu rahsiakan perkara itu ataupun kamu tidak rahsiakan, maka semua itu berada di dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat pada surah yang ke-9 ayat ke-78. Pada muka surat 199. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-78. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Wa anna Allah 'allamul ghuyub. Wa anna Allah 'allamul ghuyub. Terjemahan 78 ni Ustaz ya. Tidakkah 78. mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib. Baik. Maka ini semua perkara yang kita pun dah ketahui. Itulah Allah mengetahui apa yang rahsia, apa yang mereka bisikkan, dan
berkaitan ini juga kita telah lalu pada surah Al-Mujadalah, kan? Bila sebut tentang bisik tu. Illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Melainkan Allah itu dia berada bersama-sama dengan mereka di mana saja mereka berada. Dan kalau mereka berdua, Allah lah yang ketiga, mereka berempat, Allah lah yang kelima. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadalah. Itu pengetahuan Allah Azza wa Jalla pada apa yang manusia itu lakukan. Dan maka dalam ayat ini juga Allah mengingatkan kepada para sahabat, konteks ayatnya ketika itu, tak ada faedah pun kamu tusiruna secara rahsia mengadakan hubungan kasih mesra. Maksudnya orang tak tahu, dia pergi utus surat untuk nak bagi tahu apa yang dirancang di Madinah. Kenapa? Kerana aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ini yang Allah buktikan pada kisah ini, kan. Nabi SAW dan juga para sahabat tak tahu pun tentang surat itu, kan. Tak tahu, tidak ada siapa pun yang tahu. Yang tahu hanya Hatib bin Abi Balta'ah dan juga wanita yang hendak pulang ke Mekah. Dua orang ni je yang tahu. Lain tak tahu. Hatta Nabi pun tak tahu. Kenapa? Kerana Nabi memang tak tahu perkara yang gaib. Nabi tak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada kisah ini Allah telah menunjukkan bahawa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Aku ni memang mengetahui apa je yang kamu rahsiakan, kamu cuba nak sembunyikan. Aku tahu. Dan sudah tentu lagi tahu apa yang kamu zahirkan. Wa ma a'lantum ini kalau kita lihat dia berada pada siapa? Pada sifat orang munafik. Allah mengetahui apa yang kamu zahirkan. Maksudnya yang dizahirkan itu baik, kan? Yang dizahirkan itu baik, Allah tahu sebab apa, kenapa dilakukan perkara itu. Baik. Kemudian pada akhir ayat ini Allah kata wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan ingatlah sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian. Perkara yang demikian tu apa? Berbisik-bisik. Buat rahsia. Pergi berkawan baik dengan musuh, dengan orang yang Allah larang. Pergi duduk satu geng, pergi ada buat projek rahsia dengan musuh-musuh. Maka siapa yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah dia dari jalan yang betul. Faqad dhalla sawa'as sabil. Allah gunakan di sini perkataan apa? Perkataan dhalla. Dan terjemahan kita letakkan dia adalah sesat. Dan dhalla ini juga kita lalu di mana? Kali pertama kita jumpa perkataan ini pada surah Mubin. Dhalalin mubin. Tapi yang kali pertama kita jumpa di mana perkataan ini? Dalam Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah. Kali pertama kita jumpa perkataan dhalla. Waladhdallin. Itu kali pertama kita jumpa dan kita tahu al-dhalin di situ ialah siapa? Golongan Nasrani. Kenapa mereka sesat? Allah sifatkan kenapa? Tak ada ilmu, beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Maksudnya mereka buat sesuatu tapi dia tak ada ilmu, dan dia buat sesuatu itu dia hanya ikut-ikut, maka itu masuk dalam bahagian dhalin. Di sini Allah kata maka sungguhnya dia telah sesat pada jalan yang betul. Kenapa? Kerana sahabat ketika itu iaitu Hatib bin Abi Balta'ah, ketika dia melakukan perkara yang demikian, dia tidak sedar, dia tak ada ilmu berkaitan dengan apa kesannya nanti, dan dia tak terfikir time tu. Lalu dia pun buat sahajalah, kan. Kenapa? Kerana dia memikirkan nanti nak membalas budi keluarga yang telah menjaga dia di Mekah itu. Maka dia lakukan perkara itu tanpa ilmu. Dia melakukan perkara itu tanpa ilmu. Maka orang yang dia melakukan sesuatu tanpa ilmu, terutamanya dalam perihal agama ataupun luar daripada perihal agama, apa saja dalam kehidupan ini, maka dia akan menemui jalan yang tak betul. Selalunya dia akan silap. Dan orang selalu kata tak apa buat silap,
kerana kita belajar daripada kesilapan. Itu dalam kehidupan kita lah kan. Tak salah kita mencuba kerana daripada situ kita akan mendapat pelajaran. Tetapi dalam agama dia tidak begitu. Kerana agama Allah dah turunkan Al-Quran, Allah dah utuskan Rasul. Maka dalam agama ini dia kena apa? Dia kena bahasa, dalam bahasa agama dia adalah apa? Ittiba. Oh, ittiba. Dalam Ittiba. agama kena ittiba. Sebab itu kul in kuntum Ikut, tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu Ikutlah. sayang kepada Allah, kena ikut. Maka dalam perihal agama dia kena ikut, senang. Sebab itu kalau cerita tentang perkara ini, orang dalam konsep dalam beragama dia akan letakkan agama yang dia adalah untuk ittiba, bukan ibtida. Macam bunyi tajwid. Agama yang adalah untuk ittiba, bukan ibtida. Ibtida ni apa? Ibtida ini cipta. Dia mencipta. Tak biasa dengar perkataan ibtida? Tak biasa Tidak ada rasa pernah dengar. Semua pun biasa dengar perkataan apa, tapi kita biasa dengar perkataan tu dalam bentuk bid'ah. Tidak. Kita biasa dengar dalam bentuk bid'ah. Itulah di ibtida. Kan Tidak. ba, dal, ain. Sama. Benda yang Bid'ah. tak dibuat tapi Dia mencipta sesuatu yang baru. Maka dalam agama konsepnya adalah ittiba, dia bukan ibtida. Agama dia kena ikut je, bukan tak payah nak cipta agama yang baru, amalan yang baru tak perlu nak cipta. Dalam agama memang kena ikut sahaja. Sebab itu dia berbeza dengan kita punya kehidupan lah. Kan orang kata kalau buat salah tak apa, kita belajar daripada kesilapan itu. Kan betul. Tapi dalam agama dia dah memang dah ada disiapkan dah semua. Dia punya jalannya, konsepnya, caranya, semua Allah dah siapkan. Kita tinggal ikut sahaja. Ikut sahaja. Kan, maka sebab itu agama dia adalah untuk diikuti. Dia bukan untuk dicipta. Kan, sebab itu termasuk dalamnya apa, bukannya buat ikut suka hati. Yang kita rasa nak buat apa, dia bukan ikut rasa baik kita buat, bukan. Kerana dia adalah konsepnya adalah kena ikut. Ustaz, Baik. Ya saya. boleh saya tanya sikit lagi tak Ustaz? Silakan. Balik kepada SOP pertolongan Allah tadi Ustaz. SOP. Ustaz, Baik, silakan. dah saya inginkan penjelasan Ustaz, bukan siapa. Sebab takut kita tu tak kena cara kita buat Ustaz. Ustaz kata kita berdoa kepada Allah dan kita tingkatkan ibadah. Berdoa kita boleh berdoa, selepas tiap kali kita sembahyang kita boleh berdoa, kita minta apa yang kita nak minta. Tingkatkan ibadah ni apa maksudnya Ustaz? Sehari kita sembahyang wajib, sembahyang ada 5 kali. Kita buat qablah, kita buat ba'diyah seperti mana yang ditentukanlah, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Kadang-kadang kita buat apa ni, 1 sebelum asar, 1 selepas maghrib dan 1 selepas isyak. Itu pun dah lebih daripada 12 dah. Sebab kalau kita masuk asar. Itu jadi kalau kita nak mempertingkatkan apa namanya ibadah kita, apa yang kita perlu tambah lagi dalam tu Ustaz? Tadi Ustaz kata Solat tasbih. double. Dia tu akan double dia punya ibadah. Maksud double tu Ya, takkan betul. yang 10 kali sahaja. Solat tasbih, solat hajat. Minta Allah tunjukkan jalan yang betul. Salat taubat. Okey, kata taubat kita buat apa nama Witir. witir kita buat, tahajud kita buat, Hajat. Sampai habis lah semua. Tasbih. kita buat. Tambah dengan Baik. puasa. Tambah dengan puasa. Maka tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah itu ialah dengan kita meningkatkan dia punya kuantiti ibadah kita. Siapa yang tak biasa solat sunat, Khusyuk. solat sunat lah. Lepas Solat tu sunat banyak ada. Khusyuk. pergi minta maaf dengan mak dan ayah. Jaga Minta dia. maaf dengan mak dengan macam-macam. Kita ada kuantiti ibadah banyak kita boleh buat. Kan? Kita ada puasa yang boleh kita tingkatkan kuantiti dia. Puasa-puasa sunat.
Kita boleh Kalau- boleh ada infak yang kita tingkatkan dia punya kuantiti dia. Kita boleh ada lebih ramai orang yang kita tolong. Biasa tolong seorang, kita tingkatkan kuantiti dia. Kita boleh tingkatkan kuantiti, kita share kebaikan kepada orang. Kan selalu kita mungkin share sikit-sikit je, kita boleh tingkatkan kuantiti dia. Share banyak. Dan kita boleh tingkatkan baca Quran kita, zikir kita. Secara umumnya dari sudut ibadah itu, kuantiti itu kita tingkatkan. Dan kita boleh Masuklah. tingkatkan dari sudut kualiti ibadah kita. Kualiti. Itu mungkin ibadah kita sama. Kan solat sunatnya sama, tetap 12 rakaat dan kita tambah sikit witir dan sebagainya itu. Tapi kita tingkatkan kualiti ibadah kita. Kita tingkatkan kualiti bacaan Quran kita. Maka dia tak sama orang yang, sebab itu kalau kita berdoa pun kan sangat berbeza dengan berdoa waktu biasa dengan berdoa waktu ditimpa dengan musibah. Berbeza. Kenapa berbeza? Feel dia tu sebab tengah sakit kan, tengah ada masalah. So Muhasabah dulu kualiti Ustaz. berdoa tu meningkat. Kualiti berdoa tu Muhasabah jadi dulu. meningkat. Lepas tu kita boleh solat dengan solat sunat yang sama, solat fardu yang sama. Tetapi bila kualiti itu meningkat, dia akan ada perubahan. Maka Ada tingkatkan keikhlasan ibadah. Kita tingkatkan dari segi kuantiti dia dan kita tingkatkan dari sudut kualiti dia. Dua-dua itu kita tingkatkan. Kan Nabi Ayub alaihissalam mungkin kualiti ibadahnya sudah masya-Allah, lalu ditingkatkanlah kuantiti dia. Contoh kalau kita lah biasa baca 1 juz, up jadi 2 juz. Kan, up jadi 3 juz kan. Biasa infak RM10 kan, up jadi infak RM100. Maka perkara-perkara itu yang dia tingkatkan mengikut pada keadaan dan juga kemampuan masing-masing. Ustaz, apa-apa taubat dulu tak? Taubat. Taubat dulu baru tambah ibadah tu. Taubat, ya, taubat. Muhasabah, taubat dan betul. Insaf. Sabar dan juga taubat, menyesal dengan apa yang Memang bila dalam keadaan macam tu dia punya penjiwaan ibadah yang kita buat tu lagi apa macam kita rasa sampailah, kita ada rasa lah macam orang kata apa tu yang manisnya beribadah tu, jadi rasa sampai. Kalau tidak kadang kita buat sambil lewa je kan. Betul. Kita nak cara kita berdoa dan solat waktu kita tengah dalam keadaan biasa, sihat, rezeki semua cukup, nak sampai tahap dia sama macam waktu kita sakit, waktu kita tengah ada masalah. Nak sampai tahap itu kualitinya. Kan? Sebab bila tengah solat tu, waktu tengah ada masalah tu, solat di lama pun tak apa, sujud lama pun tak apa. So kualiti itu yang kita nak tingkatkan. Waktu kita tengah apa? Waktu kita tengah sihat, waktu kita tengah ada duit kan. Waktu tu yang nak tingkatkan kualiti tu. Sama macam waktu tengah sakit. Kalau tengah sakit, tengah tak sihat, timpa musibah, berdoa dengan bersungguh-sungguh, berdoa dengan hati ikhlas, itu perkara yang biasalah. Perkara yang biasa. Tapi waktu sihat, waktu tengah ada harta, itu yang mahal. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebutkan sedekah yang paling baik adalah sedekah waktu syahihun. Waktu itu syahihun, waktu kau tengah sihat dan waktu engkau tengah rasa kedekut. Tengah rasa kedekut. Waktu tu infak yang terbaik. Sebab kalau infak waktu tengah sakit, infak waktu tengah tak ada sangat duit kan, itu perkara yang biasalah, memang orang mudah untuk nak lakukan. Akan tapi melakukan perkara itu dengan perasaan yang sama ketika sihat, ketika muda dan ketika ada harta, maka waktu itu yang kita nak tingkatkan kualiti dia sama macam ketika kita sakit. Itu yang dimasukkan dengan kita nak tingkatkan ibadah selain daripada kita tingkatkan dia punya kuantiti itu. Ustaz, nak tanya Ustaz, dalam ayat ni kan kalau dia macam apa yang dilakukan dalam ayat ni tadi, dia berbaik-baik dengan apa ni, dengan orang-orang yang kafir ni, di antara rahsia-rahsia tu kan, dia dalam kesesatan yang benar ya, dia akan termasuk dalam kesesatan yang benar. Kesesatan daripada jalan yang benar, jalan yang betul. Bagaimana pula keadaannya sekarang ni kan banyak masuk politik sikit lah ya. Orang politik yang bersekongkol dengan yang bukan Islam. Macam mana tu? Segala rahsia-rahsia orang Islam ni dia pocorkan dia kepada
apa dia nak dapat sebab tak tahulah apa masalah, kita tak Betul. nak sebutlah kesalahan orang apa semua, tapi Ya. perbuatan yang macam tu. So adakah orang tu dah dia kata kita termasuk dalam golongan yang sesat dari jalan yang benar ke macam mana, dan hukumannya dia amatlah berat ni kalau dah sesat ni kan. Ya, wallahu alam kan. Kerana politik ni oleh permainan je sangat masya-Allah. Akan tapi kesimpulannya kalaulah dia melakukan perkara-perkara itu, dia menyebarkan rahsia ke ataupun bersahabat baik, tujuannya adalah kerana nak mendapatkan kuasa kan, maka tujuannya itu telah salah lah, kerana nak mendapatkan kuasa. Akan tapi kalau niat dia nak mendapatkan kuasa itu kerana dia bimbang orang yang bukan Islam akan berkuasa ataupun orang yang korup yang akan berkuasa, maka insya-Allah dia melakukan perkara yang baiklah. Akan tapi wallahu alam, sebab itu dikatakan setiap orang itu dia berjaga-jaga dengan diri dia pada apa yang setiap dia lakukan. Kalau dia rasa dia mampu nak bergelumang dengan perkara itu, maka lakukan. Kalau dia tak mampu, maka jadilah seperti Ashabul Kahfi yang pergi meninggalkan kerosakan yang sedang terjadi ketika itu kerana tak mampu nak bertahan dengan kerosakan yang tadi ketika itu. Dan begitulah yang Nabi SAW sebutkan ketika akhir zaman. Kena buat apa? Ikat wanita-wanita kamu di rumah. Ikat wanita-wanita kamu di rumah. Kenapa? Kerana di luar itu fitnahnya sangat kuat. Sebab Nabi suruh duduk kat rumah. Maka duduk berdiam diri kan. Nanti bila ujung-ujung nanti secara zahirnya duduk berdiam diri di rumah ketika adalah lebih baik daripada keluar. Dan secara maknanya sekarang ini kita lihat banyak jadi fitnah, dan berkecuali daripada perkara-perkara itu adalah lebih baik daripada kita cuba nak masuk ke dalam itu. Dan bimbang kita sekali pun tercampur sekali dekat dalam itu, akhirnya kita pun tak tahu dah mana yang betul, mana yang salah. Wallahu a'lam. Silakan Haji, ada nak bertanya. Kisah yang ni, kisah yang ni sebenarnya tujuan dia baik, nak membantu orang yang dah pernah dia tu hutang budi kan. Tu pun dah dikategorikan dalam jalan yang sesat. Ya. Itu wallahu alam kan. Kerana kita tak menghukum orang kan, maka setiap orang itu kalau dia mempelajari ayat ini, dia sendiri menilai apa yang telah dia lakukan. Kerana setiap ayat itu adalah untuk diri kita, untuk kita yang melihat orang lain daripada luar ini, kita berlepas diri daripada mereka. Biarlah mereka yang mempelajari ayat ini dan menilai diri mereka sendiri, kerana diorang je yang tahu kan apa yang sebenarnya dia lakukan, sebab dia lakukan perkara-perkara yang begitu. Wallahu a'lam. Silakan Haji Mat, soalan silakan. Sebelum saya tanya soalan yang apa yang Noor cakap tadi, bagi saya sejak tadabbur ni kan, kalau saya nak masuk politik saya tak berani. Saya rasa tanggungjawab yang Allah beri pada kita tu terlalu besar. Ya. Jadi soalan politik. Okey, soalan saya berkenaan dengan ibadah tadi kan. Adakah amalan itu ibadah? Kan selalu kita berdoa, ya Allah terimalah amalan itu. Kan adakah itu juga ibadah kan? Baik. Soalan yang sangat baik. Dalam Quran disebutkan allazina amanu amilus solihat, orang beriman dan juga beramal soleh kan? Maka adakah amalan itu dikira sebagai ibadah? Baik. Amalan dia adalah satu bahagian daripada ibadah. Amalan dia adalah satu bahagian daripada ibadah. Kenapa? Kerana amalan dia adalah perkara yang orang lakukan, kita kata pekerjaan lah yang dia bekerja. Maka kita sebutkan amalan itu daripadanya yang kita bayangkan adalah amalan kita lah kan, amalan solat kita, baca Quran, infak, puasa. Maka itu semua termasuk dalam bahagian amilu kan, beramal. Dan itu semua kena dijadikan sebagai apa? Masuk pada bahagian ibadah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk dalam bahagian amalan juga adalah apa yang dikerjakan oleh seseorang itu. Sebab amilu juga yang dimasukkan ialah mereka yang bekerja. Amilu maksudnya bekerja, kan? Bekerja. Bukan saja beramal, maksudnya yang bekerja. Maka setiap pada kita tak ada orang yang duduk hari-hari duduk kat rumah ataupun hari duduk dekat surau masjid tak buat apa benda. Mesti dia akan keluar juga
bekerja nak mencari rezeki kan, nak makan, tak kisahlah apa pun pekerjaan yang dia buat. Tapi ketika dia keluar nak mencari rezeki, waktu itu dia juga kena ingat dia sedang beramal. Dia sedang beramal. Daripada mula dia melangkah keluar daripada pintu rumah dia sampailah nanti dia balik, dan itu semua dikira sebagai amalan. Sebagai amalan. Jadi dia kalau boleh dibayangkan adalah dia umpama sedang solat. Contoh, sepanjang dia bekerja itu sebenarnya umpama dia macam tengah solat ataupun dia tengah puasa. Kan? Maka bila orang yang dia tengah solat, sudah tentu dia akan pertama dia akan menjaga dia punya percakapan dia. Tak akan cakap ikut sesuka hati kan. Tak mungkin orang yang tengah solat dia bercakap selain daripada apa yang sepatutnya dia baca. Pandangan ni juga sudah tentu dia akan jaga. Pandang kepada tempat sujud, pandangannya tidak melilau ke kiri dan juga kanan. Dan juga sudah tentu dalam solat itu dia tidak akan melakukan perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Sepatutnya dia rukuk, takkan dia nak pergi duduk bersila pula kan. Maka dia akan melakukan ikut peraturan yang sepatutnya. Maka begitulah pekerjaan setiap orang, kita katakan setiap Muslim, maka dalam pekerjaannya itu dia tidak akan mencampurinya dengan perkara-perkara yang tidak baik ataupun yang tidak sepatutnya. Saya sering sebutkan antara contohnya ialah tak mungkin orang yang dia sedar dia pekerjaannya itu adalah ibadah, tak mungkin dia akan mengambil ringan tentang masa kerja dia. Kan, yang telah diakadkan 9 hingga 5, dia tak akan ambil mudah perkara itu. Dia akan jadikan waktu kerja. Dia akan jadikan waktu kerja. Dia tak buat benda lain. Dia akan buat kerja. Kenapa? Dia tengah solat tak boleh buat benda lain melainkan solat. Kalau orang tu tengah solat, dia reply message ataupun dia baca WhatsApp, sah ke solat dia? Rosak dia punya solat. Kan? Tengah khutbah, bercakap, sah ke Jumaat dia? Tidak sah. Tengah bekerja, lakukan perkara yang lain selain daripada buat kerja. Sah tak dia punya amalan kerjanya itu dari sudut pendapatan yang dia dapat? Tak sah. Adanya unsur apa? Syubhah, kerana dia telah melakukan perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan dalam pekerjaan dia. Maka sebab itu kalau orang sedar pekerjaan dia apa saja dilakukan itu adalah amilu, termasuk dalam bahagian amalan yang dia kena jadikan itu adalah soleh. Amalan ataupun pekerjaan kalau dia tak dijadikan sebagai soleh, dia tak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Kerana orang yang bukan Islam juga bekerja. Orang yang bukan Islam juga membantu orang yang susah. Dia berinfak, dia buatkan sekolah, dia buatkan perigi sama. Tetapi dia tak jadikan itu sebagai perkara yang soleh. Apa dia? Nak jadi soleh kena ikhlas kerana Allah dan juga mengikut cara Nabi SAW. Maka orang yang kalau dia sedar pekerjaan dia, tak kisah dia keluar kerja kat luar ataupun dia dekat rumah, kan, dia suri rumah, kan, dah pencen ke, belum pencen ke, duduk kat rumah, maka itu juga termasuk dalam bahagian pekerjaan yang dia kena jadikan sebagai ibadah. Orang yang pencen pagi sampai ke petang tidur je, adakah itu amal yang soleh? Itu bukan amal yang soleh, kan. Nanti dia akan ditanya tentang masa dia, mana pergi amal soleh yang sepatutnya dia digunakan untuk masa dia itu. Maka sebutkan di awal tadi, ibadah skopnya itu besar. Berada di bawahnya itu apa? Ibadah-ibadah wajib kita, amal-amal wajib kita berada di bawah itu. Masuk bawah tu amal-amal sunat kita masuk. Dan masuk juga di dalam itu semua 24 jam kita masuk di bawah itu. Sebab itu kita kena jadikan semua 24 jam itu sebagai ibadah. Nak tak nak, tak ada pilihan. Kerana tidak ada satu saat yang Allah tak tanya. Setiap saat Allah akan tanya. Maka sebab itu kena beri perhatian pada pekerjaan. Kalau semua orang merasakan pekerjaan dia itu adalah dia sedang beribadah, maka kan, kalau kita cerita tentang politik, takkan adalah kan, ahli politik yang korup, takkan adalah rasuah, takkan adalah apa benda saja bentuk masalah di dunia ini, takkan ada kalau orang sedar pekerjaan dia itu adalah ibadah. Kan? Tapi misalnya orang dia hanya merasakan bila dia solat itulah dia punya ibadah. Kan, waktu lain daripada itu dia rasa itu waktu biasa je lah, waktu biasa je kan. Waktu kadang orang tutup aurat waktu nak solat, luar pada solat dia tak tutup aurat, adakah kan? Waktu solat je Allah tanya, luar solat Allah tak tanya? Tak kan. Waktu apa, ada waktu yang tak terima rasuah kan, bulan puasa tak terima rasuah. Kenapa? Ramadan tengah puasa, luar pada Ramadan terima. Adakah Allah tak tanya? Tak, semua itu juga Allah akan
Allah akan tanya. Maka kena sedar perkara itu adalah amal soleh yang kena dijadikan 24 jam itu. Kalau kata tingkatkan ibadah, orang beriman, tidur dia juga adalah ibadah. Seperti Nabi SAW kan, sebelum nak bangun solat malam, Nabi tidur kejap dulu, rehat kan. Dan itu termasuk dalam bahagian ibadah. Kerana ada orang yang pada zaman Nabi itu, Nabi dengar dia kata, aku tak nak tidur malam, aku nak solat je. Nabi kata bukan, itu bukan cara aku, itu bukan sunnah aku. Dan siapa yang tak ikut sunnah aku, maka dia bukan sebahagian daripada aku, bukan sebagai umat Nabi. Maka tidur kan, untuk kita nak berehat sekejap, nak cari tenaga, kejap lagi nak solat. Ataupun tidur besok nak kerja, nak supaya boleh fokus kerja, maka itu termasuk dalam bahagian ibadah. Cuma janganlah bila ditimpa dengan musibah, Ustaz kata kena tingkatkan ibadah. Kita pun tingkatkanlah kuantiti tidur kita dan kualiti tidur kita. itu tak jadilah kan, tingkatkan kita punya tidur itu tak jadi apalah. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang buat demikian maka sesungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang betul. Kenapa telah sesat pada jalan yang betul? Kerana sebenarnya kita semua ini Allah telah kurniakan jalan yang betul. Semua kita. Baik itu Allah sebutkan semua kita lahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu Islam. Maka itu dah ada jalan yang betul dah. Kita dah berada jalan yang betul. Akan tetapi atas perbuatan kita lah yang menjadikan kita terpesong daripada jalan yang betul. Dan yang sebab yang utama ialah kerana tidak ada ilmu. Dan tak ada ilmu, maka apa yang dilakukan itu selalunya tak tepat mengikut apa yang sepatutnya. Maka kesan daripada perkara ini dia besar. Dia akan sesat daripada jalan yang betul. Dan kalau telah sesat pada jalan yang betul, kan dia kena buat sesuatu lah untuk dia kembali. Itu pun kalau dia sedar dia telah sesat. Kalau tak sedar dia telah sesat daripada jalan yang betul, itu lagilah. Dan itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu kan. Apa tu? Awal surah Al-Baqarah. Khatamallah tu. Bukan, Ya'mahun. Saya tak ingat ayat awal dia tu apa. Belakangnya adalah Ya'mahun. Awal surah Al-Baqarah Allah sebut. Allahu yastawi tu. Allahu yastawi. Allah yastahzi'u bihim. Betul. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim tughyanihim. ya'mahun. Ya, ayat yang ke-15. Allah memperolok-olok dan membiarkan mereka teraba-raba dalam kesesatan. So dia tak dapat nak gimana, dia teraba-raba, gelap dalam kesesatan. Kesesatan dia dalam satu bilik yang gelap. Maka kalau dia dah tersesat, kalau Allah tegur biarkan dia akan terpusing-pusing dalam itulah, cari jalan tak jumpa. Pusing-pusing sampai situ. Pusing-pusing sampai situ balik. Kenapa? Kerana Ya'mahun. Allah telah biarkan dia teraba-raba dalam kesesatan itu. Itu perkara yang kita bimbangi kan, jika tersesat dan tidak sempat kembali. Itu yang dibimbangi. Dan cara nak kembali sudah tentu tidak lain dengan cara apa? Dengan cara sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dengan sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita lihat pada surah yang ke-7 ayat 154, kita tutup bincangan kita malam ini. Yang surah yang ke-7 ayat 154. Pada muka surat 169. Muka surat 169 surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 169. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma sakata 'an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah. Walamma sakata 'an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Terjemahan.
Ayat apa dia Ustaz? 154. 154. Dan apabila kemarahan Nabi Musa itu reda, dia pun mengambil lauh-lauh Taurah itu yang dalam naskahnya terkandung petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka daripada melanggar perintahnya. Baik. Nabi Musa AS ketika itu marah, kan? Marah. Dan apabila telah reda kemarahan dia, apa yang dilakukan? Dia ambil kitab lauh-lauh Taurat itu yang di dalamnya terkandung apa? Petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh nak apa? Patuh kepada perintah Tuhannya, takut daripada melanggar perintah Tuhannya. Maka kalau siapa yang bimbang tersesat atau merasakan aku ni dah buat perkara yang salah, bimbang tersasar daripada jalan yang betul, maka apa yang dia kena buat? Dia kena kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, dia tersasar dengan apa? Marah, kan? Marah itu adakah perkara yang dipuji? Tak, dia bukan perkara yang terpuji. Lagilah pada seorang nabi, kan? Tapi bila Nabi Musa sedar, apa yang dia buat? Dia cepat-cepat pergi balik, buka balik kitab Taurat, baca balik dalam tu apa yang sepatutnya dilakukan, kan? Kembali balik pada jalan yang betul, naik balik dalam track. Itu kenapa? Kerana dalam kitab Taurat itu ada apa? Hudan, petunjuk, nak tunjuk balik, kan? Mana yang dia patut pergi, yang salah tadi, kan? Macam mana cara dia nak baiki balik, kan? Dan dalam tu juga ada rahmat, kasih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga Al-Quran. Dan pada awal surah Al-Baqarah Allah dah sebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka orang yang bimbang, dia tersasar daripada jalan yang betul, apa yang dia kena buat? Dia kena selalu dekat dan beri perhatian kepada Al-Quran ini. Dia dalamnya terkandung peringatan-peringatan yang Allah ulang-ulang agar manusia itu tidak berada di atas, tidak dhalla sawa as-sabil, tidak sesat daripada jalan yang betul. Mudah-mudahan dengan usaha kita sentiasa dekat dengan Al-Quran ini, Allah peliharalah kita daripada tersasar dari sudut perkataan dan juga perbuatan kita. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa pandu kita berada di atas sawa as-sabil, jalan yang betul, jalan yang lurus. Kerana kita sudah tentu tak mampu untuk berada di sini pada malam ini setelah sekian lama ini, kan? Melainkan dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Taufik itu yang mahal. Kita pernah dengar perkataan taufik, kan? Selalulah taufik wal hidayah. Perkataan taufik itu, mahalnya taufik itu, sampai dalam Quran hanya sekali sahaja disebut perkataan taufik itu dalam Quran. Taufik itu maksudnya apa? Kita boleh belajar, kita boleh ada banyak ilmu, tetapi untuk beramal dengan ilmu itu perlu kepada taufik, pimpinan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu perlu. Lepas itu kita perlu kepada taufik Allah Azza wa Jalla. Kita dah selalu baca Quran, tapi nak pergi kepada faham, siapa yang boleh bawa? Allah yang boleh bawa kita untuk nak faham. Kita boleh nak faham Quran, Allah boleh bagi kefahaman, tapi siapa yang boleh pimpin kita untuk nak beramal? Hanya Allah sahaja yang boleh pimpin kita untuk melakukan yang demikian. Maka kita nak selalu dekat dengan Al-Quran ini usaha kita. Mudah-mudahan Allah melihat usaha kita ini, lalu dia mengurniakan kepada kita taufik, sentiasa memimpin kita agar kita tidak dhalla sawa as-sabil, tidak tersasar daripada jalan yang betul. Wallahu taala alam. Ustaz, ada satu soalan tadi di awal, silakan. Awal kelas tadi, ada Ustaz sebutkan bila datangnya Nabi Muhammad SAW, seluruh ajaran sebelum itu akan terbatal. Jika mengikut selain daripada Al-Quran, maka ia dalam kesesatan. Maksudnya begini ya Ustaz, yang mula-mula cerita Nabi Musa tadi, dia dibagi Taurat kan? Ya, betul. Tapi yang terbatal ni maksudnya tak benda yang tak ada disebutkan dalam Al-Quran. Sebab contoh dengan contoh tentang syariat ni banyak yang diambil dari penceritaan Nabi Musa kan, perjalanan hidup Nabi Musa dengan kaum-kaumnya kan. Maknanya kita masih boleh mengambil, tapi selain yang tak disebut dalam Al-Quran tak boleh lah, maksudnya macam tu yang Ustaz maksudkan.
Ya betul. Apa yang dimasukkan dengan semuanya terbatal itu kan ialah pertama secara keseluruhannya lah. Walaupun kita berpuasa, orang dulu juga berpuasa. Kita solat, orang dulu juga solat. Cuma bila ditanya, engkau puasa ni sebab apa? Kan aku puasa sebab dalam kitab Taurat suruh puasa. Maka amalannya itu terbatal. Kerana dia kena macam tu. berniatkan berpuasa kerana Al-Quran suruh dia berpuasa. Dia kena solat kerana Al-Quran yang suruh dia solat. Bukan kerana kitab dulu lagi yang suruh dia solat. Begitu. Kan? Saya juga pernah sebutkan sebelum ini Nabi Lut dan juga Nabi Ibrahim. Kan? Kedudukannya di mana? Nabi Lut berada di Jordan, Nabi Ibrahim dia berada di Palestin. Jordan dengan Palestin jauh ke dekat? Sempadan kan? Bersempadan. Bersempadanan. Akan tetapi ketika itu siapa yang berada di sekitar Jordan, dia kena ikut syariat dan amalan Nabi Lut. Dia tak boleh ikut Nabi Ibrahim punya amalan, tak boleh. Kan dia tak boleh tiba-tiba dia pergi Palestin, tak boleh. Dia kena ikut sana punya. Kan itu berada pada negeri yang sebelah, kerana setiap umat itu Allah bagikan mansakanhum nasiku likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku. Setiap umat itu Allah dah jadikan dia ada khas punya cari ibadah dia. Maka tak boleh. Maka bila Nabi SAW datang, yang lain semua itu semua amalan-amalan dulu terbatal. Walaupun mungkin sama dari sudut solat dan juga puasa dan sebagainya, tapi semua itu kena dilakukan kerana apa? Kerana Al-Quran suruh. Bukan lagi kerana ada dalam Taurat, ada dalam Zabur, Injil dan sebagainya. Dia kena dilakukan kerana Al-Quran suruh. Walaupun dia adalah perkara yang sama. Maka itu dimasukkan dengan terbatalnya semua. Pertama terbatal semualah. Semua kan dari sudut dari sudut maknawinya. Maksudnya walaupun amalannya sama, puasa dan juga solat, tetapi sebabnya itu apa? Sebab ikut Taurat ke atau sebab ikut Quran? Kalau sebab ikut Quran, okey kan, dia diterima kan. Kenapa? Kerana syaratnya adalah kerana bila turun Nabi kena ikut Nabi lah. Macam orang bukan Islam lah. Dia berinfak, kita pun berinfak. Tapi kenapa infak dia tak diterima? Kerana infak dia itu dia tak ada Islam. Syarat utama dia tu tak ada Islam. So infak dia tak diterima lah. So syarat utama ibadah bila Nabi dah turun adalah kena ikut Nabi Muhammad. Itu syarat utama dia. Kalau buat ibadah juga tapi sebab ikut Nabi Musa, maka tak jadi lah. Sebab itu dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi kata kalau tiba-tiba muncul Nabi Musa dan kau beriman dengan Nabi Musa dan kau ikut Nabi Musa itu, kan, dari sudut dakwahnya, dari sudut kepercayaannya ataupun amalannya, walaupun mungkin sama, tetapi tak dalal tu pasti kamu akan sesat. Kenapa? Kerana yang valid ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lain semua tak jadi. Tapi kita masih boleh mengikut dia orang lah, macam doa-doa yang Nabi Ibrahim ke, doa apa tu yang disebutkan Itu tak apa, itu apa yang yang disebutkan dalam Al-Quran boleh. lah. Okay. Boleh. Apa disebutkan dalam Quran dan juga hadis, itu boleh. Cuma amalan lain pada itu tak boleh. Walaupun bukan dari Nabi Muhammad lah kan. Betul. Sebab itu orang Yahudi di Madinah dulu dia pakar dengan apa? Pakar dengan Taurat kan. Dengan bahagian Nabi Musa tu dia pakar. Kan? Tapi bila sampai Nabi Muhammad itu dia tak boleh terima kan. Walaupun dia masih lagi mungkin ulama-ulama yang tahu, dia beramal lagi dengan kitab Nabi Musa dulu. Tapi dia sampai Nabi Muhammad dia dah tak boleh dah. Dah tak valid dah dulu apa yang dia buat. Tetap dia kena first kali buat apa? Beriman dulu dengan Nabi Muhammad. Itu first kali kena buat. Lepas tu barulah kemudian amalan itu dia akan diterima. So yang pertama pun dia tak lakukan, maka amalannya walaupun sama dengan amalan agama, dia tetap terus solat, tetap terus berpuasa, maka tidak dikira nilainya di sisi Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya Ustaz sikit. Ya, silakan. Boleh Ustaz? Sikit je. Boleh silakan. Tadi ni semasa Haji Ahmad Fuad kata dalam keadaan sekarang ni yang mana yang kita Ustaz explain semua ni, maknanya memang susahlah orang macam kita ni nak jadi politician. Jadi yang jadi politician tu orang depa jugalah Ustaz, dalam itu orang lah juga, orang yang tahu jugalah dalam macam tu. Macam mana itu siapa-siapa boleh, siapa yang nak jadi itu saya kata atas niat apa yang dia nak pergi. Kalau dia pandang, sebab apa tahu, kita semua ini dalam kehidupan kita, Tuan Fazrul pernah kongsikan dan sekarang dia sedang kongsikan berkaitan dengan hutang. Setiap kita semua ada hutang.
Kita ada hutang peribadi kita ada hutang rumah, hutang kereta, kan? Kita ada hutang dengan keluarga kita. Itulah kita kena bagi dia nafkah makan, dan kita ada hutang dengan keluarga dia sudah apa? Kita kena bagi dia pendidikan, kefahaman tentang agama. Kan? Kemudian kita ada hutang kepada apa? Kita ada hutang kepada masyarakat. Apa dia hutang kepada masyarakat? Kita kena sampaikan. Kita kena kongsi apa yang kita ada. Kita kena bagi apa yang kita ada. Itu hutang kita kepada masyarakat. Sebab itu para nabi dahulu, Nabi Musa, Nabi Muhammad, sampai umur berapa? Sampai umur 40. Lepas tu dia orang buat apa? Nabi sebelum umur 40 kita dengar dia berniaga, meniaga, jual itu ini. Lepas pada umur 40, ada tak riwayat ceritakan lagi pasal Nabi punya berniaga, keluar bekerja, cari duit? Ada tak? Tak ada. Sebab apa? Lepas tu Nabi fokus settlekan dia punya hutang dengan apa? Dengan masyarakat, sampaikan, berdakwah, mengajak. Begitu Nabi Musa, dan begitulah para nabi itu. Maka setiap kita ada hutang kita masing-masing kepada masyarakat yang kita kena sampaikan, kita kena didik, kena bagi tahu setiap pada kita. Macam kita dah lalu pada ayat surah dan larangan, kan? Kena buat apa? La tubayyinunnah, kan? Janji kita dengan Allah kena buat apa? Kena menerangkan isi Al-Quran ini kepada orang. Maka itu hutang kita, hutang yang kita lakukan. Maka orang berbeza dalam nak melangsaikan hutang dia. Ada mungkin orang yang melangsaikan hutang dia dengan mengajar. Ada orang yang melangsaikan hutang dia dengan duit, mungkin dia buat syarikat, dia bagi kerja kepada orang miskin. So ada orang yang melangsaikan hutang dia dengan dia jadi ahli politik. Maka setiap pada kita caranya itu berbeza, maka dia kembali kepada niat masing-masing. Kan saya teringat bila tahun 2015 kalau tak salah saya, Syekh daripada universiti saya Yaman datang pada bulan Ramadan. Dia buat tour dekat Malaysia. Saya salah seorang terlibat dengan program itu. Bila kita tiba di Kelantan, so tentu kita menziarahi arwah Tok Guru Ni Aziz, kan? Dan perkara pertama sekali yang dia sebutkan ialah qadarallahu alayya an akuna siyasiyan. Allah telah mentakdirkan aku untuk menjadi seorang ahli politik. Itu yang Allah dah takdirkan dia. Dia pada mula tak ingin nak masuk politik, dia kata. Tapi Allah dah takdirkan dia masuk dalam politik. Lalu apa yang dia lakukan? Dia lakukan yang sebaiknya, kan? Dan kalau kita bezakan, bukan semua ahli politik itu kena jadi korup, kena jadi teruk. Tak. Ni Aziz boleh tunjuk yang dia jadi ahli politik lama, bahkan jadi menteri besar, tapi tak ada apa pun yang menjadi perbezaan pada dia, harta. Dari sudut ibadah dia tetap juga setiap subuh solat menjadi imam, kan, di surau dekat rumah setiap subuh maintain. Kuliah dia kelas sama semua yang dilakukan sama. Jadi menjadi politik dia bukan semestinya kena jadi korup, tak. Itu kerana orang itu yang menjadikan. Sebab itu kita katakan tadi, dia kembali kepada niat masing-masing. Kenapa dia nak masuk kepada bahagian itu? Bahkan bukan pada bahagian politik sahaja. Ada juga orang yang dia menjadi apa? Menjadi ustaz. Menjadi ustaz. Kan? Sebab apa? Sebab yang pelbagai, kan. Mudah nak dapat duit ke, kan, buka NGO. Sebab apa? Sebab mudah nak dapat bantuan dan tak perlu di audit account. Maka orang niatnya pelbagai walaupun perkara itu perkara yang baik. Maka dia kalau orang yang dia niat dia masuk politik kerana dia melihat politik ini masya-Allah, kan, dia rasa dia nak sumbang satu kebaikan, maka dia masuklah, kan, jika dia mampu untuk melakukan itu. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Pukul 11 dah Ustaz. Baik. Terima kasih, Baik, Ustaz. itu saja itu, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa Ustaz, astaghfirullah satu lagi, alazim wa Ustaz. lakum. Ya, saya silakan. Sebab itulah Nabi Isa bila turun dia akan ikut Nabi Muhammad punya ajaran juga, kan? Ya, betul. 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 Semua nabi pun, kalau kata Allah bangkitkan semua nabi itu akan ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ikut. Nah, itu yang valid ketika itu. Sekarang yang valid siapa? Kan? Ismail Sabri. Valid lagi tak kalau Muhyiddin Yassin buat keluarahan? Dah tak valid lah. Tahu? Walaupun Muhyiddin Yassin hidup lagi tak? Hidup. Tapi dah tak valid. Yang valid siapa? Arahan daripada Ismail Sabri. Begitulah. Kalau nak faham, walaupun dua-dua itu pun, kan, Perdana Menteri, kan, tapi satu tu bekas. Tapi masih bekas Perdana Menteri, kan. Tapi dia dah tak valid. Yang valid. So Nabi yang valid Muhammad, yang lain itu dah
takwili pada akhir zaman. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu